Antara faktor yang mempengaruhi prestasi di universiti, yang pertama, tabiat belajar dan strategi. Study habits and strategies. Setiap subjek yang diambil untuk melekatkan pengajian, projek khususnya sama ada tutorial atau assignment, adalah lebih mencabar daripada apa yang kita hadapi di sekolah. Tak kira sekolah mana, akan lebih mencabar dan memerlukan cara belajar yang lebih efektif, study smart. Seperti pengurusan master yang lebih baik, kaedah mengambil nota kuliah, disiplin belajar yang lebih tersusun. Di sana ada master buat assignment. Ya, kita bersyarat, kita selalu bagi assignment ke anak-anak murid kita. Dan menjadi tanggungjawab para mahasiswa-mahasiswa sekalian, ada master mencari bahan untuk buat assignment, berbincang kumpulan kecil. Kalau tak boleh faham dengan orang benar, kumpulan kecil. Dan ada ketika, and this is very important, ada ketikanya para anak-anak di kedepan yang akan juga kecelakaan pertimbangan ataupun ketidakfahaman dalam pembelajaran. Jangan malu untuk bertemu dengan pesyarat untuk mendapatkan panduan dan penjelasan. Walaupun tak ada orang panggil pesyarat dia, mama ke, ibu ke, macam di sekolah lagi lalu. Tak ada still human. Tanggungjawab masih lagi mendidik. Jumpa dengan pesyarat. Walaupun soalan itu mungkin soalan yang agak mudah. Apa? Termasuklah cara untuk menyiapkan assignment. The way forward for your writing, for example, contohnya. Jumpa pesyarat, kalau tak faham. Jangan malu-malu. Dan semasa belajar, universiti juga lah perlu masa untuk membaca bacaan santai yang perlu diamalkan untuk menarik minat positif terhadap subjek. Subjek ni subjek baru, subjek yang pada saudara-saudara tak pernah jumpa di alam persekolahan. Dan dari masa ke semasa, oleh kerana sistem pembelajaran di universiti, dia akan melakukan penambahbaikan. The main syllabus is still there, tapi dari segi bahan-bahannya akan melakukan penambahbaikan. Kalau orang bidang sains dan teknologi, because the advancement of science and technology is running so fast, maka berlaku benda baru itu. Jadi inilah, bagi pelajar juga harus cope up dengan latest development. Yang kedua ialah suasana pembelajaran yang berbeza tentang sekolah dan universiti. The learning environment. Belajar di sekolah, kita ada berapa orang di sekolah? 30 orang, 25 orang. Nasib baik sini. Kalau di Selangor, tuan-tuan, ya ada anak-anak sekolah di Selangor, dia tahulah sampai 40 orang satu kelas di sebelah Pantai Barat. Di universiti, ada dalam kuliah yang kecil. Quite a standard lecture hall, 50 orang. Dan ada yang big lecture hall, 500 orang. Tentulah, bila ramai ini lain dengan bila sedikit, macam di sekolah. Dan kadang-kadang gaya pengajaran pesyarat berbeza-beza ini memberi satu cabaran baru kepada semua. Sama juga lah, suasana pembelajaran ini memerlukan setiap antara mahasiswa dan mahasiswi masing-masing ini membuat pertimbangan tentang time schedule, assignment. Saya macam cara saya selalu jumpa dengan pelajar-pelajar last minute baru mari jumpa pesyarat tak boleh buat. Last minute, kalau kata pukul 10 pagi kena submit assignment, 9.50 berpusu-pusu jadi submit assignment. Ini perlu dibuat pertimbangan. You will have lots of assignment along the way. Kena buat pertimbangan mana dulu yang perlu disubmit, mana yang mempunyai weightage yang besar. Ada assignment weightage tak besar, maka fokus kita kurangkan sekitar, let's focus on the assignment yang ada weightage yang besar. Semua buat, jangan tak buat. Yang ketiga adalah tahap cabaran khusus dan subjek serta beban kerja yang datang bertimbul-timbul. You are going to face it.
whether you like it or not, masing-masing akan berdepan dengan kerja assignment yang bertimbul-timbul. And this is where you have to manage your time and strategy. Jangan sampai di sini. Saya rasa kalau saya sungguh, saya beritahu kepada anak-anak bahawa kepentingan janganlah sendiri semua akan setuju. Tak ada orang tak setuju, janganlah sendiri. The only problem now is how to execute. Yang inilah yang menentukan kepercayaan pada diri sendiri, ketahanan mental to execute things yang ada di hadapan. Ada juga kadang-kadang dalam cabaran subjek ini, kita dengar senior-senior, there are bad and good, positif dan negatif. Kalau berjumpa dengan senior, tentulah tanya senior, macam mana subjek ni, cara belajar macam mana? Senior akan bagi pandangan. Ada pandangan yang bagus, yang boleh diikut. Ada juga pandangan yang kadang-kadang menyesatkan. Contoh, saya ingat lagi masa zaman saya mengajar dulu, and one the two subject yang popular yang saya mengajar dulu ialah thermodynamics and fluid mechanics. Dua subjek yang berbeza. Satu thermodynamics, satu fluid mechanics. Kalau tanya dengan senior dulu, bila jumpa dengan senior, ambil persoalan dia kata ada satu subjek thermodynamics. Senior mesti akan kata itu killer subjek. Macam zaman dulu lah. Nak belajar apa ambil killer subjek. Kita masuk dalam 5%, 10% dalam kepala susah. Lah. B thermodynamics ataupun fluid mechanics ataupun sains ansasi, saya mengajar lagi advance aerodynamics yang berkaitan dengan aero. Semua kata killer subjek, tapi sebenarnya is here. Killer or not killer is here. You put yourself that is here. Killer subjek dan 10%, 20% dah downgrade lah your ability. Dengar boleh daripada sini yang kata killer subjek, but you have to believe in yourself baru boleh hadap semua ini. Yang keempat adalah sekali lagi doa maaf kepada beliau. Yang keempat, motivasi dan faktor dorongan diri. Sebagian pelajar mempunyai motivasi yang tinggi, terutama yang pelajar dalam bidang yang diminati. Dan di sini jugalah peranan ibu dan ibu bapa dan guru-guru. Saya ada satu pengalaman bertemu dengan seorang bila saya pergi satu kedai makan di KL. Quite a good restaurant. Lepas tu, yang mari serve saya tu kebetulan dia tengok saya, dia kenal. Dia datang sendiri, dia owner, dia manager dia restoran, dia bagi kad. Dia bagi kad kepada saya dan dia tunjuk. Saya baca kad dia tu, nama dia dan ada biasa orang sekarang letak di kiri belakang kan, ada letak BSc, BA. Dia tulis MD, medical degree. So if you want to be a doctor, it is either you have MD, medical degree, or MBBS. Itu dia ada MD. Sebenarnya ni, doktor bertugas kat mana? Di squadnya. Dia kata, saya tak jadi doktor. Ni belajar doktor ni. Oh, let me explain. Saya buat degree perubatan. Sebab mak saya suruh saya jadi doktor. Saya dapatlah jadi doktor. Tapi sebenarnya saya tak jadi doktor pun. Saya nak jaga restoran family saya. Quite good restoran lah, bukan restoran berjalan. Dan ini adalah dilema kita. Sama ada anak-anak pelajar ataupun mak ayah. Kadang-kadang terpaksa ada penekanan yang quite stressful for them. Langsung jadi ni, silakan mereka tak ada minat. Dan this is the kind of thing yang kita kena balance. Memang susah pada zaman sekarang ini berbanding dengan zaman itu. Dulu ikut je, tak kisah. Tapi it's quite sensitive dalam waktu sekarang.
Yang kelima, faktor sosial dan pribadi berdepan dengan cabaran bukan akademik. Kehidupan yang berbeda di universiti dan sekolah tentulah berbeza dengan ada perbezaan. Cabaran yang bukan akademik yang tidak kena hadap sama ada parent ataupun anak-anak ada berbagai pergaulan di universiti, sama ada di kolej, di asrama ataupun di universiti di milik kuliah. Perasaan anak-anak bila dah umur dah berarti 21, 22, 23, 24 nak habis dah, next year nak habis, masing-masing pasang anak-anak lelaki. Minat awal tu, minat awal ni, hati dan perasaan, how to deal with that, especially parents and anak-anak. Ada yang perah, bila tak kena cara perah menugih, itulah yang menyebabkan demotivated. Motivasi yang begitu pantas bergerak ke hadapan bila terkacau dengan benda-benda yang meruntun perasaan. Dalam majnun ini boleh mengganggu anak-anak kita untuk bergerak ke hadapan. So how to deal with it? Setiap keluarga tak sama, setiap orang tak sama. Saya serahkan kepada ibu bapa bagaimana merumuskan hal ini pada anak-anak masing-masing. Selain daripada akademik yang berkait dengan khusus masing-masing, yang quite straightforward, subjek masing-masing, pembinaan soft skill dan kemahiran berkomunikasi serta berorganisasi juga amat penting pada anak-anak kita. Terlibat dalam persatuan atau kelab yang diminati, seperti kelab sukan, anak-anak negeri dan sebagainya. Dan di sini Kak Yayasan Senaru telah melantik bapa-bapa akad, ibu dan bapa akad sebagai pendasar gerakan untuk membantu pada mahasiswa-mahasiswi di setiap penjuru di dalam negara dan di luar negara.